Okey, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, untuk tajuk hari ni, cikgu nak ajar awak buka muka surat 136, bab 6, iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, kita akan belajar. Okey. Ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey. Buka muka surat 138. Yang ni cikgu dah buatkan nota dah. Okey. Kita tengok cikgu punya nota ni. Okey. Pengenalan ekonomi barat oleh kuasa barat di negara kita. Okey, kedatangan kuasa barat berlaku perubahan dalam sistem pentadbiran di negara kita. Okey. 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 Penguasaan British turut membawa kesan kepada sistem ekonomi dan sosial negara. Okey, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden yang mementingkan keuntungan, okey, dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barang atau jual beli. Tukar barang tu maksudnya barang A tukar dengan barang B. Okey, contoh lembu tukar dengan ayam. Contohlah. Okey, kalau jual beli pula, maksudnya bayar dengan menggunakan wang. Okey. Ciri-ciri ekonomi moden. Okey, modal yang besar, mempunyai modal yang besar, iaitu melibatkan industri pelombongan dan peladangan untuk tujuan ekspor. Okey, ekspor ni ialah awak jual ke luar negeri, luar negara. Okey? Tanah yang luas. Okey, tanah yang luas ialah tanah yang luas untuk keperluan tanaman ladang secara besar-besaran. Okey, yang ketiga, penggunaan teknologi moden. Okey, penggunaan teknologi moden dalam kegiatan pelombongan dan peladangan. Okey, penggunaan buruh yang ramai, penggunaan yang buruh dari dalam dan sektor pelombongan dan peladangan. Okey, bila tanah yang luas, okey, tanah yang luas, jadi dia memerlukan buruh yang ramai lah untuk mengerjakan tanah dalam pelombongan atau peladangan tu. Okey, pengeluaran dalam skala yang besar, maksudnya bila dah tanah luas, teknologi moden, bila teknologi moden pengeluaran dia lebih besar. Okey, buruh yang ramai. Jadi pengeluarannya dalam skala yang besar. Jadi kegiatan ekonomi berorientasikan ekspor kerana permintaan tinggi pada peringkat antarabangsa. Okey. Kita tengok modal. Okey. Modal. Okey, pelaburan modal yang besar dari luar negara dan modal tempatan diperlukan untuk pembangunan ekonomi moden. Okey, modal yang besar dari luar dan tempatan. Okey, modal yang besar penting untuk meningkatkan skala proses pengeluaran dalam sektor pelombongan dan pertanian agar memberi pulangan lumayan kepada pelabur Eropah. Okey, sebab dia kan barat, jadi dia memang mementingkan pelabur dari Eropah. Okey. Okey, kita tengok bahagian pelombongan pula. Okey, negeri-negeri Melayu kat mana? Okey. Emas di Lombong di Raut Pahan. Okey. Arang batu di Batu Arang Selangor. Biji timah di kawasan Lukuk, Sungai Ujan, Larut dan Kelang. Okey. Seterusnya, lombor biji timah bawah tanah yang terpanjang dan terdalam. Okey, yang terpanjang dan yang terdalam di Sungai Lembeng, Pahang dibuka pada 1888. Okey, terpanjang, maksudnya luas lah kan.
Okey, kawasan lomba biji timah baharu di Ampang, Kuala Lumpur dan Lembah Kintai di Perak. Ini biji timah. Permintaan biji timah yang tinggi di pasaran dunia menyebabkan British mengubah enakmen dan undang-undang bagi menguasai industri biji timah. Okey, antara syarikat pelombongan yang terkenal ialah syarikat Malayan Tindegin dan Gopen Consolidate. Okey, tu yang terkenal lah. Okey, lepas tu kita tengok kat Sarawak pula. Okey, pada tahun 1820-an, kegiatan pelombongan emas dijalankan oleh orang Cina di Bau sebelum diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Okey, orang Cina, dulu orang Cina buat kat Bau, lepas tu diambil alih oleh syarikat Borneo Berhad. Okey, Charles Brooke telah memberikan hak monopoli antimoni kepada syarikat Borneo Berhad yang mengusahakannya di Bau dan Kuching. Okey, arang batu di Lombon di Sadon dan syarikat oleh syarikat Borneo Berhad. Okey, pelombongan petroleum diusahakan oleh The Anglo-Saxon Petroleum Company pada tahun 1882. Pada tahun 1910, petroleum dijumpai di Miri. Okey, kilang menapis minyak didirikan di Luton, Miri. Okey. Sabah pula. Orang Cina melombong emas di Sungai Segama. Okey, syarikat Borneo Utara British membawa masuk pemuda Eropah yang memperkenalkan teknologi baru melombong emas. Okey, pelombongan arang batu dijalankan oleh syarikat Corby Herbal Coal di Silimpapan, Sandakan dan Labuan. Okey, 3 ni tempat ni. Okey. Okey, pertanian komersial. Okey, pertanian komersial. Tengok muka surat 140 tu. Okey. Seringkasnya lada hitam, buah pala, bunga cengkeh. Lada hitam, buah pala, bunga cengkeh ditanam di Pulau Pinang dan Singapura untuk tujuan ekspor. Ekspor lah. Hantar ke luar kan. Jual kat luar. Pengusaha di negeri-negeri Selat menanam tebu di seberang Perai dan Perak. Okey, negeri-negeri Selat. Ingat lagi tak negeri-negeri Selat tu negeri-negeri apa? Ada 3 kan? Apa dia negeri-negeri Selat? Apa? Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Okey, pada tahun 1830-an, Seberang Jaya terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama. Okey, ladang kopi dibuka di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Menjelang tahun 1880-an, kopi menjadi tanaman ekspor di negara kita. Okey, kopi. Menjadi tanaman ekspor. Pada tahun 1917, pemuda Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor. Okey. Tanaman kelapa sawit ditanam secara meluas di Johor dan Perak. Tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit pada tahun 1920-an ni kelapa sawit. Ni tebu. Okey, tebu kalau tak pernah tengok, ini adalah kelapa sawit. Ubi kayu ditanam di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Okey, teh ditanam di Kemerah Highland, Pahang. Sampai sekarang kan kalau pergi Kemerah Highland, awak mesti nak pergi ladang teh. Mereka mengusahakan teh Ceylon yang bermutu tinggi. Okey. Syarikat terlibat ialah Guthrie dan Simdabi. Okey. Kita terus masuk kat Sarawak pula. Okey, apa yang ditanam pertanian di Sarawak? Okey, lada hitam ditanam di sekitar Kuching, Serian dan Sariki, Maredan. Okey, sagu diperoleh daripada pokok rumbia yang ditanam sepanjang Sungai Igan, Oya, Mukah dan Bintulu. Okey? Okey, kalau tak tahu pokok rumbia, boleh tengok buku teks muka surat 40. Tu ada gambar pokok rumbia tu. Okey?
dalam pokok bombia tu lah yang menghasilkan sagu. Okey, di Sabah pula. Okey, SBUB melabur untuk tanaman tembakau yang diusahakan di Pulau Bangi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, Suguk, Senggama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Okey, tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Masa tu permintaan untuk tembakau sangatlah tinggi. Okey, antara syarikat terlibat ialah London Borneo Tobacco Company. Okey, tengok penanaman getah. Okey, penanaman getah. Okey. Di negeri-negeri Melayu, Guthrie, Sandabi, United Plantation, Harrison and Crossfire, and Boston Battery Estate melabur dalam perusahaan getah. Okey, syarikat tersebut membuka ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Ni ladang getah ni. Okey. Sarawak, Dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing bagi melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalis barat. Maksudnya syarikat asing tak boleh buka ladang getah di Sarawak. Okey, syarikat Borneo Berhad sahaja dibenarkan mengusahakan tanaman getah di Dahan, Bidi dan Sungai Samarahan. Okey, pada tahun 1910, getah menjadi tanaman ekspor Sarawak. Okey, di Sabah pula. Pada tahun 1882, getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan. SBUB melabur dalam penanaman getah di Bonggaya dan Sungai Labuk. Okey, Jesselton menjadi pusat perdagangan getah. Syarikat getah di Sabah ialah British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company dan Langkong Borneo Rubber Company. Okey, limited. Okey. Lepas tu kita tengok teknologi. Okey, teknologi. Okey. Di negeri-negeri kita tengok bahagian pelombongan dulu. Okey, buku teks muka surat 142. Okey, negeri-negeri Melayu pada tahun 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. Okey, Pahang Consolidate Company Limited, Syarikat Malayantin Degin dan Gopeng Consolidate memperkenalkan teknologi kapal korek dan pelombongan hidrolik. Okey. Eastern Smelting Company dan State Trading Company ditubuhkan untuk melebur biji timah. Okey, yang ni dia untuk pelombongan, yang ni untuk melebur biji timah. Okey, ni kapal korek ni. Besar kan? Okey, di Sarawak, antimoni di Lombok menggunakan kaedah moden dibawa oleh syarikat Borneo. Kilang melebur antimoni didirikan di Bau dan Kuching. Antimoni dipasarkan ke Singapura. Okey, Sabah pula. Terowong Tanjung Kubon di Labuan menjadi tapak kegiatan pelombongan arang batu pada tahun 1842 hingga 1911. Okey, dari segi pertanian pula. Okey, negeri-negeri Melayu, H.N. Ridley merupakan pengarah Taman Botanika Singapura. Okey, beliau memperkenalkan teknik torehan sistem ibidin atau sistem torehan tulang ikan hering pada tahun 1897. Teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Okey, ni pokok getah ni. Okey, nampak ni pokok getah kan? Okey. Teknik tulang ikan getah ni, teknik tulang ikan ni macam ni, dia toreh macam tu. Nampak tak? Kalau awak pergi ladang kan nampak dia macam toreh macam tu. Supaya, tapi rapat-rapat lah. Okey, supaya mampu memanjangkan hayat pokok getah. Okey, memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap. Okey. Teknik tersebut membolehkan anak pokok getah diangkut ke tempat jauh bagi pembukaan ladang getah. Okey, letak anak-anak pokok getah dalam arang yang lembap sebab
Sebab nak angkut anak-anak getah tu pergi tempat yang jauh. Kalau tak, nanti matilah pokok getah tu kan. Sebenarnya tak nak bagi mati pokok getah tu, letak dalam arang yang lembap. Okey? Sarawak. Okey? Sarawak pula. Kilang memproses lada hitam di Betong Sarawak masih mengekalkan pertanian tradisional. Okey, kilang memproses sagu di Mukah. Okey, Mukah ni terkenal dengan sagu lah. Okey, Sabah, kilang memproses getah di Sabah pada tahun 1918. Kilang memproses daun tembakau mengikut mutunya pada awal abad ke-20. Okey, tengok dari segi buruh pula. Okey, dari segi buruh. Pembangunan dan kepesakan ekonomi di negeri-negeri Melayu menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing ke kawasan biji, pelombongan biji timah. Okey, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lombong emas dan antimoni di Bau. Okey, SBUB pula menggalakkan kemasukan buruh Cina ke Sabah untuk melombong emas di Sungai Segama. Okey, maksudnya bawa buruh dari negara lain. Okey, dari pertanian pula, British membawa masuk buruh dari India ke negeri-negeri Melayu untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Okey, bawa buruh dari India untuk ladang getah estate lah. Okey. Charles Brooke menggalakkan kemasukan imigran Cina ke Sarawak. Okey, orang Cina dari Cina ke Sarawak pada tahun 1901, orang Cina Fuchur dibawa sebagai buruh ladang. Okey, buruh Jawa dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah. Okey, orang dari Jawa bawa untuk kerja di ladang getah. Okey, buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di ladang tembakau di Sabah. Okey, pada tahun 1890, SBUB membentuk lembaga penasihat orang Cina di Sandakan untuk menjaga kebajikan orang Cina. Okey, skala besar dan bercirikan ekspor. Okey, pelombongan. Kegiatan pelombongan dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran barat. Okey, jadi dia buat besar-besaran untuk dibawa ke barat. Okey. Pada peringkat awal, pengeluaran biji timah dikuasai oleh pelombong Cina, tetapi apabila kapal korek diperkenalkan, pengeluaran biji timah dikuasai oleh orang Eropah. Maksudnya tak memerlukan buruh yang ramai. Okey, pertanian. Di Tanah Melayu, keluasan ladang getah meningkat daripada 5,965 ekar pada tahun 1901 kepada 642,000 ekar pada tahun 1912. Okey, daripada 5,000 tu naik kepada 600,000. Okey. Di Sarawak, tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan tembakau ditanam secara meluas untuk dieksport. Okey, pada abad ke-20, getah menjadi ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Okey. Tanah pula Okey, tanah menjadi aset yang berharga kepada pemodal dan pelabur Eropah. Okey, tanah lombong dan ladang biasanya merupakan kawasan hutan yang belum diterokai. Okey, dan terpisah daripada pertempatan penduduk tempatan. Maksudnya, nak buat lombong atau ladang, biasanya mereka akan gunakan tanah yang kawasan hutan yang belum diterokai. Orang tak pergi lagi kat situ. Dan jauh daripada pertempatan. Tempat tinggal penduduk tempatan. Okey, pelabur Eropah berminat dengan tanaman komersial kerana lebih menguntungkan dan tidak memerlukan sistem perairan seperti tanaman padi. Okey, berikut merupakan syarikat Eropah yang melabur di negara kita.
Okey, ini nama-nama syarikat Eropah dia ni. Okey, apa? Biji timah, gula ke getah. Okey, ini nama-nama syarikat dia. Okey, 1821 di Singapura, Boston and Company. Biji timah, gula dan getah. 1821 di Singapura, Guthrie and Company. Kopi dan getah. Okey, 1844 di Liverpool, Harrison and Cosfair. Okey, getah saja. 1856 di London, Borneo Company, biji timah dan getah. Apa yang dia buat? Okey, 1902 di Melaka, syarikat dia Sandabi and Company. Apa yang perdagangan yang tu ialah biji timah dan getah. Okey, jadi untuk hari ini setakat ini sahaja kita bincang, iaitu 6.1. Jadi awak boleh tengok nota yang cikgu bagi ni. Kalau ada soalan apa-apa, okey, boleh PM cikgu secara personal untuk tanya. Okey? Okey, yang ni kena simpan lah. Nanti cikgu akan buat soalan nanti. Awak akan jawab soalan berdasarkan nota yang cikgu buat ini. Okey? Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.